Saya pernah pernah menetap beberapa tahun di Brisbane, Australia. Masa tu encik suami saya sambung pengajian di sana, dia buat PhD. Suami saya orang panggil ustaz tapi sebenarnya dia chemical engineering. Masa dia pensyarah di KL, kalau lepas dia dari sana. Subhanallah. Dan pengajian juga masih lagi dalam proses untuk menyelesaikan. Jadi saya duduk di sana, kemudian anak-anak bersekolah di sana. Lepas tu ada yang bersalin anak yang kelima, kan anak 7 kan. Cerita ni dah 2013 ke 2015, macam tu 2012 ke 15. Ada beberapa orang PR yang bekerja di sana. Saya nak cerita budaya kerja masyarakat bukan Islam di sebuah negara yang kita panggil negara maju. Kita negara pembangunan. Bagaimana attitude cara mereka bekerja? Saya ada beberapa orang kawan PR yang bekerja di agensi-agensi di sana. Bila saya nak hubungi mereka, saya tak dapat berhubung. Maksudnya kalau phone tu macam tutup, ataupun kalau dia balas, dia akan balas malam ataupun petang. Lepas tu bila saya tanya, rupanya cara dia bekerja adalah telefon memang kena off, memang simpan di satu tempat. Kalau ada emergency, dia perlu berhubung dengan keluarga, minta kebenaran dan dibenarkan di satu kawasan yang tetap. Kemudian jika orang luar nak hubungi dia, emergency, family tahu nombor apa untuk dihubungi. So tak ada masalah kalau ada emergency. Dan mereka balik tepat sangat pada waktu. Kita kan contoh kalau balik tepat kadang-kadang tu ada orang kan beratur dekat pasukan. Antaranya saya dulu macam tu juga. Tak adalah beratur awal sangat kan, jaga gak manual diri kan. Dah lah pegawai kan. Sebab saya ada anak dekat sekolah 5 orang yang saya kena pergi ambil. Kalau lambat sekian-sekian, suami saya kerja dekat Melaka, saya duduk Negeri Sembilan. Jadi saya lah yang hantar 5 orang anak masa tu, dan saya juga yang akan ambil di sekolah berbeza. So orang dah faham kenapa saya perlu syak keluar untuk ambil anak-anak di 3 buah sekolah berbeza. Jadi orang yang faham dia tak akan rasa macam sekian-sekian. Tapi bayangkan ya budaya kerja kita, kadang-kadang kita kata, ui bagusnya sejam tak balik lagi. Tak apa, lillahi ta'ala. Contoh ya. Maksud soalannya bila kerja lebih masa, kerja sampai overtime, sampai ke malam, stay up ke dan sebagainya, kita kata, oh bagus ni, bagus. Okey, yang balik syak, soalannya dia tu kerja tak siap, syak balik. Habis masa terus balik. Dengar dulu sampai habis ya. Subhanallah, di sana pula kawan saya ni bercerita, kalau ada yang balik lambat 10 minit ke, setiap hari balik lambat setengah jam ke, dia akan dipanggil oleh kaunselor. Dia dianggap pekerja yang bermasalah. Masuk bermasalah di sini, something wrong somewhere. Adakah dia ada masalah dengan keluarga sampai dia lambat nak balik? Adakah dia orang yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik terhadap keluarganya? Sepatutnya dia dah balik masa tu sebab push out daripada pejabat, push in pula rumah, ada tanggungjawab di rumah. Tapi macam mana mereka bekerja? Efficient, fokus, telefon tak ada. Bayangkan ya, sebenarnya betul atau tidak, yang banyak mengambil masa dan fokus kita adalah telefon. Akui atau tidak? Nak tengok sekejap je, kawan kita cerita, kau dah tengok viral? Viral apa pula? Dia sebut sikit je. Ya ke aku tengok Ustaz? Teruklah kena tam komen. Dah baca komen lah pula. Lepas tu bukan kait gini. Dapat gaji, Lazada, Shopee, kan bukan ni. Kadang-kadang tu kita tak niat nak lama, tetapi sekarang ni kita kata kita main Facebook, sebenarnya Facebook dah mainkan kita. Kita kata kita guna Facebook, Facebook mempergunakan kita. Sebab itu diorang lah yang paling kaya. TikTok mempergunakan kita, IG mempergunakan kita, mempermainkan kita. Dah ambil masa dan fokus kita. Mungkin buat kerja, tapi kepala masih lagi dalam apa yang kita tengok, apa yang kita dengar tadi. Mulut borak lagi benda yang kita tengok, benda yang kita dengar tadi. Sebab itu banyak kan syarikat Jepun lah, syarikat Korea lah, dia buat telefon tu memang haram, terus letak tepi. Hari tu adalah saya pergi Dubai. Okay, ada transit dan beberapa hari nak belajar suasana kerja di Dubai ni. Saya pergi Watson, Dubai pun ada Watson dalam mall dia. Watson ni kita tahu lah bukan Malaysia saja. Lepas tu yang apa ni, yang bila masuk Watson, saya ada nak cari barang. Lepas tu pekerja dia pun ada sarankan barang ni kan. Ya, setelah dia orang kan promoter. Belilah ni, ini bagus, gini bagus. Lepas tu saya pula tak bawa headset. Saya pun cakap pada dia, boleh tak? Yelah English lah sebab dia orang Filipin. Boleh tak you tolong googlekan, saya nak tengok maklumat.
halal ke tak. Saya sebenarnya nak tahu halal ke tak saja. Saya perlukan barang tu nak tahu kandungan halal ke tak. Boleh tolong Google. Dia pun kata, tak boleh. Tumpas kejap telefon saya. Saya ingatkan dia kedekut. Dia kata memang kami tak dibenarkan langsung buka phone. Kalau tak, CCTV semua ada. Padahalnya, bukan kerja duduk di tempat yang kritikal ni. Promoter, jual di WhatsApp. Saya kata, oh memang tak boleh. Tak boleh. Nak ambil gambar pun tak boleh. Macam saya nak ambil gambar, dia kata, adalah dia buat something pada saya. Ambil gambar puan, saya tak boleh. CCTV. Oh, okey. Sebab itu kita tengok hari ni ramai orang yang berniaga, contoh tepi jalan. Kita nak berhenti tak tengok gerai, orang gerai tu duduk main phone menyandar makanan kat depan. Ada rasa tak nak berhenti? Kalau saya lah, orang muda berniaga kan, tuan pengurusi kan, dia duduk menyandar main phone, makanan kat depan. Berbeza dengan kita nampak yang berdiri, angkat tangan apa, kita nampak dia fokus. Tarikan rezeki tu, tarikan usaha ikhtiar dia tu ada. Senyum, angkat tangan. Kita sebab dia senyum angkat tangan tu lah patut balik. Subhanallah. Bahkan saya sendiri banyak kali bila dah berhenti duduk depan, dia duduk tengok phone, tengok kita nak apa, saya pun tak apalah, terima kasih. Allahu Akbar. Bayangkan ya tuan pengarah, kalau telefon ni tak dibenarkan guna, agak-agak apa berlaku kepada hasil kerja. Boleh jadi diorang cari kerja. Tuan pengarah, kerja saya dah habis, ada kerja lagi tak? Sebab baru pukul 12 ataupun baru pukul di kerja dah habis, dah sasaran. Lepas tu nak buat apa? Telefon pun tak boleh main. Ada orang motivasi dia nak cepat-cepat kerja sebab cepat-cepat nanti boleh layan phone. Walaupun kerja tu tak efisien, tak terbaik. Ada orang bila diberikan tugas untuk buat kertas kerja, sejam siap, serah. Ada orang pula sampai 1 hari dia makan masa. Dia buat research dulu. Dia cari 10 paperwork untuk buat perbandingan. Dia buat the best. Inilah ciri orang yang ikhlas dalam bekerja. Sebab itu, salah kalau kita sebut apa? Tak apalah, yang penting ikhlas. Ayat tu meletakkan budaya ataupun kita punya tahap kualiti kerja paling bawah. Yang penting ikhlas. Ikhlas ada kaitan dengan perkataan khalas. Khalas dalam bahasa Arab selesai dan macam kita buat sesuatu dan kita puas hati, kita kata selesai. Kita pun lega, dah tak ingat lagi dah. Dah tak fikir sebab kita puas hati. Tapi ada orang dah selesai tapi ada unfinished business sebab tak puas habis baik, berfikir-fikir lagi. Sebab itu ciri-ciri orang yang ikhlas, apabila dia melakukan satu tugasan, dia buat sehabis baik. Walaupun masa dia lama sikit, dia buat sehabis baik. Allahu Akbar, subhanallah. Sebenarnya tuan pengarah, timbalan, semua staf dan saya tuju pada diri saya. Waktu bekerja 8 jam sehari sebenarnya cukup untuk kita tak bawa balik kerja kita ke rumah. Sebenarnya cukup untuk kita tidak dragkan masa sehingga ambil masa yang sebenarnya masa anak dan suami dan isteri kita. Itu dah masa keluarga dan lebih waktu pejabat. Sekiranya kita betul-betul amanah dengan masa yang ada. Kita betul-betul menggunakan daya akal, daya fokus yang Allah berikan. Sebenarnya kita banyak menzalimi diri kita. Kita tak guna betul-betul potensi yang ada dalam diri kita.